akan belajar subtopik baru iaitu logarithm. Okay, so apa yang duduk dalam fikiran mesti what is logarithm? Okay, to know what is a logarithm, kita kena buat quick revision untuk bagaimana nak cari inverse function. So let's say kita ada function f(x) equal to 3x plus 2. Okay, find f inverse x. Okay, so untuk cari inverse function, there are a few procedure yang kita kena buat. Okay, procedure pertama kita kena let f(x) equal to y. Okay, supaya persamaan kita jadi y equal to 3x plus 2. Okay, kena ingat setiap persamaan dia ada graf. So graf untuk 3x plus 2, graf yang hitam ni lah. Okay, so the third procedure is kita kena change the subject from y into x. So kena buat algebraic process sikit kat sini. So the completed one is x equal to y minus 2 over 3. Okay, so after completed, kita kena change pula kita kena change x into f inverse x and y into x. Okay, maksudnya apa? Okay, maksudnya kat sini tadi ada x. So, x ni tukar jadi f inverse x. Y pula yang ni tukar jadi x. Maksudnya inverse function kita adalah x minus 2 over 3. Okay, so inverse function pun dia ada graf dia sendiri. Okay, graf untuk x minus 2 over 3 adalah yang merah ni. Yang merah ni represents function x minus 2 over 3. So kat sini apa relation antara x minus 2 over 3 dengan 3x plus 2? Kita boleh kata x minus 2 over 3 adalah inverse kepada 3x plus 2. Okay, so kita akan apply konsep yang sama untuk persamaan yang seterusnya. Okay, sekarang kita ada persamaan f(x) equal to 2 to the power of x. Okay, previously kita dah belajar 2 to the power of x ni nama dia indices form. Okay, so sekarang kita tambah satu lagi nama glamour kat dia. Jadi, exponential form. Okay, instead of kita panggil indices form, kita panggil juga exponential form. Okay, so soalannya masih sama. Find f inverse x. Maksudnya cari inverse function untuk exponential form punya function. Okay, so step pun sama. Mula-mula let f(x) equal to y. Maka function kita akan jadi y equal to the power of x. Okay, dekat step nombor 3, yang ni lah. Okay, sebelum step nombor 3, okay, so yang kuning ni graf untuk 2 kuasa x. Okay, so lepas tu kita proceed dengan step nombor 3. Step nombor 3 ni, yang ni lah yang kita akan nampak. Exponential form ni, dia tukar jadi logarithm form. Okay, macam mana exponential form boleh tukar jadi logarithm form? Yang ni kita akan tengok nanti. Okay, so maksudnya change the subject from y into x, dia akan jadi x equal to log base 2 of y. Okay, so this is completed. Okay, once dah completed macam tadi, x akan tukar jadi f inverse x, log base 2 of y akan tukar jadi log base 2 of x. Okay, maksudnya kat sini, kita boleh kata logarithm tu adalah inverse kepada exponential. Okay, itu kaitan antara logarithm dengan exponent. Okay, untuk log base 2 of x ni, graf dia macam ni pula. Yang color turquoise ni. Ni graf untuk log base 2 of x. Okay, hopefully okay lah. Okay, seterusnya. Okay, so daripada explanation tadi, kita boleh kata definition of logarithm adalah log base a of x is equal to y if and only if x equal to a to the power of y.
Okay, apa maksudnya kat sini? Maksudnya, kalau kita tengok kat sini, okay, A dekat exponential form ni adalah base. So, base dekat exponential form, dia akan duduk dekat sebelah log. Dekat bawah kecil ni, base. Sebab tu tadi kita baca kat sini ni, log base A. So, A akan duduk kat sini lah. Okay, seterusnya, X ni adalah value dekat exponential form. Okay, dekat log, kita masih tanya log berapa. So, berapa tu mesti refer kat value. So, value-nya X ni lah yang kat sini ni. Maka, kat sini ni sebenarnya represent value. Okay, lepas tu, kita boleh kata in brief, log tu sama juga dengan Y. Y tu dekat exponential form, dia berfungsi sebagai index. So, kita boleh kata sebenarnya in brief dalam bahasa yang paling mudah, log tu sama dengan index. Log sebarang nilai dan sebarang base mesti sama dengan index. Okay, so a few example. Okay, katalah kita ada 4 kuasa 3 sama dengan 64. Okay, so dekat sini base-nya adalah 4. Okay, 3 adalah index dan 64 adalah value. Okay, so ingat balik, tengok ni macam mana nak baca ni tadi. Okay, cara nak baca dia kata log base A. So, log base A. A kat sini adalah 4. Base. Okay, so 4 akan duduk kat bawah sini. Lepas tu log berapa? Berapa mesti refer kat value. Value-nya sekarang 64. So, log 64. Log base 4 of 64 equal to, kemudian tadi saya dah kata, log tu, log secara keseluruhannya sama dengan index. Okay, so dekat sini, indeksnya adalah 3. So, dia sama dengan 3. Okay, lagi. Kalau tak mahir juga lagi. Okay, katalah saya ada 8 square equal to 64 juga. 64 je kita punya contoh hari ni. Okay. So, kalau kita convert jadi log, okay, dia akan jadi log base. Okay, so cari dekat sini mana base. So, base 8. So, 8 akan duduk kat bawah ni. Log base 8 of berapa? Kat sini log mesti log berapa? Okay, berapa mesti value. Value adalah 64. So, log base 8 of 64 equal to, okay, tadi juga kita dah kata log sama dengan index. So, cari index kat sini. 2 adalah index. So, it is equal to 2. Okay. Itu kalau kita nak tukar exponential form into logarithm form. Kita boleh juga tukar logarithm form kepada exponential form. Sama je, kita kena tahu setiap nombor kat sini ni apa function dia. Okay, contoh macam kalau saya ada log 243 base 9 equal to 3. Okay. So, saya ada log base 9 243 equal to 3. Okay, sekarang kalau kita nak tukar jadi exponential form mesti bermula dengan base. So, kat sini base apa? Base 9. So, 9. Lepas tu, 9 tu mesti ada kuasa. Kuasa yang mana? Kuasa yang ini, index tadi. Sebab kita kata index tu sama dengan log. So, 9 kuasa 3 sama dengan berapa nilainya? Nilai yang mana? Inilah 243. Okay.
So kita kena mahir tukar menjadi dua-dua bentuk. Sama ada tukar dari eksponen kepada logaritm ataupun daripada logaritm kepada eksponen. Okay, tips yang paling penting yang awak kena ingat ialah ingat function setiap nombor ni. Kat sini X ni represent apa, A represent apa, Y represent apa dekat exponential form. So bila nak convert jadi log, okay, ingat jugalah log ni A ni nama dia apa, X ni nama dia apa, Y ni nama dia apa. So lebih mudahlah untuk kita mengconvert. Okay. Seterusnya, okay, ada beberapa syarat dan conclusion jugalah yang kita dapat dari untuk log ni. Okay. A few conclusion. Conclusion yang pertama, okay, log base A of X is defined if X greater than 0 and A equal to 0 dan A tak sama dengan 1. Okay, maksudnya kat sini dia nak kata log ni, log base A of X ni, nilai A nya mesti lebih daripada kosong, nilai X pun mesti lebih daripada kosong. Maksudnya nilai A dengan nilai X ni mesti kedua-duanya positif. Tu dia nak kata. Ni kedua-duanya mesti positif. Okay. Even though mesti positif tapi nilai A tak boleh sama dengan 1. Sebab dia nanti dia awkward. Okay. Kemudian conclusion kedua dia kata if log base 10 of n equal to X, then anti-log X equal to n. Okay, ini maksudnya bila kita tukar sesuatu log dengan base 10, kita tukar jadi exponential form. So exponential form untuk base 10 tu namanya adalah anti-log. Okay, kalau saya boleh tunjuk contoh sikit kat sini. Okay, katalah kita ada log base 10 of 100 equal to 2. So, kalau kita convert jadi, maksudnya sekarang 2 ni adalah indeks, 100 is a value. Okay. 10 is a base. Okay. Kalau kita refer contoh kat sini, maka 100 ni adalah N, 2 ni adalah X. Okay. Sekarang, katalah saya convert logarithm form ni kepada exponential form. So, dia akan jadi base 10 kuasa indeksnya 2 sama dengan value-nya 100. Okay, so maksudnya dia adalah 10 kuasa X sama dengan N. Okay, so 10 kuasa X ni lah yang kita panggil sebagai anti-log. Okay, which means kenapa dia perkenalkan perkataan anti-log ni? Sebab kita boleh tekan kalkulator, dekat kalkulator ada button untuk anti-log. So nanti dah tak payah nak tukar-tukar base lain lah. Okay. So kalau tak faham tak apa, nanti ada contoh yang seterusnya yang lain. Okay, conclusion yang ketiga ialah log sebarang base kecuali 1 of 1 sama dengan nilainya mesti kosong. Okay, maksudnya kat sini, katalah saya ada log of 7, log base 7 of 1
Tak payah susah-susah kira, terus dapat nilainya kosong. Macam gitu. Sama juga kalau saya ada log 1 over base 1 over 2 of 1 pun nilainya kosong juga. Tak payah susah kira. Okay. Tu yang pertama ni. Okay. Kalau yang kedua, log base A of A equal to 1. Yang ni pula maksudnya, katalah saya ada log base 11 of 11, tak payah susah-susah kira, nilainya mesti 1. Maksudnya kalau base dengan value sama, so nilai untuk the whole log tu adalah 1. Okay, lagi contoh lagi, log katalah base 9, 9. Value dengan base sama. So terus potong semua ni, tukar kepada 1. Okay, kenapa saya petakkan merah? Sebab penting untuk ingat, sebab nanti dalam kita punya calculation akan banyak gunalah conclusion ni. Okay. Okay, so kita cuba tengok lagi a few example untuk okay, sebelum kita pergi example, kita ada a few abbreviations. Abbreviations ni adalah singkatan. Okay. Okay, kalau kita ada common log, okay, common log ni apa? Common log ni adalah log dengan base 10. Okay, instead of kita tulis log base 10 of x, kita boleh juga tulis dia log tak ada base x. So, bila tak ada base kat bawah ni, it is understood bahawa base untuk log tersebut adalah 10. Okay. So, kalau base-nya bukan 10, make sure tulis lah. Kalau tak, nanti kita silap faham. Kita ingatkan base 10. Padahal sebenarnya bukan. Okay. Kalau nak ringkas lagi, instead of kita tulis log, log, kita boleh juga tulis dia lg sahaja. Sama juga. So, maksudnya log base 10, kita boleh tukar kepada log x ataupun lg x. Sama maksudnya. Okay, singkatan yang kedua untuk natural log. Okay, natural log ni apa? Natural log ni adalah log dengan base dia E. E ni mewakili eksponen. Okay, so sebarang log dengan base E, log base E ni kita singkatkan jadi ln. Ln ni sebutannya adalah ln. Okay,